Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada kali ini saya akan kongsikan berkaitan dengan tajuk wuduk dan syarat kesempurnaannya bagi memenuhi tajuk pembelajaran di musim PKP ini berkaitan dengan subjek pendidikan Islam, pelajaran yang ke-21, tajuknya wuduk ni. Okey, wuduk ni seperti mana yang kita tahu, wuduk adalah perkara ataupun satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Dan wuduk ni juga dilakukan apabila hendak melaksanakan solat ataupun ibadat-ibadat lain yang mana dalam ibadat tersebut memerlukan kita suci daripada hadas kecil. Macam mana yang kita tahulah, hadas kecil perlu disucikan dengan mengambil wuduk, dan hadas besar perlukan mandi wajib. Okey, kita teruskan. Okey, tajuknya adalah wuduk dan cara ataupun syarat kesempurnaannya. Kita pergi kepada maksud terlebih dahulu. Maksud wuduk daripada sudut bahasa ialah bersih, elok dan berseri. Okey, daripada sudut istilah pula ialah membasuh anggota badan tertentu berserta dengan niat. Okey, hukum berwuduk terbahagi kepada dua, iaitu wajib dan sunat. Wajib apabila ketika menunaikan solat dan tawaf, ataupun ketika memegang Al-Quran ataupun membawa mushaf Al-Quran. Okey, wuduk sunat apabila ketika berhadas kecil. Kita berhadas kecil dan kita disunatkan untuk mengambil wuduk, ataupun ketika membaca Al-Quran, ataupun bagi muazzin ataupun tukang azan yang ketika mereka melakukan azan dan iqamah. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil. Dalil wajib berwuduk ialah ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Iaitu yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah muka dan tanganmu hingga ke siku, serta sapulah kepalamu dan basuhlah kaki hingga kedua-dua buku lali. Okey, dalam ayat ini kita faham bahawasanya syarat ataupun anggota yang wajib ketika berwuduk adalah muka, tangan hingga ke siku, menyapu kepala dan basuh kedua-dua kaki hingga ke buku lali. Okey, di sini kita tahu bahawa syarat sah wuduk ataupun anggota wuduk yang perlu ataupun yang wajib kita basuh adalah 4 anggota, dicampur dengan 2 yang tak perlu dibasuh, iaitu yang pertamanya niat dan yang terakhirnya tertib. Jadilah hukum wuduk ni paling senang kita ingat ialah dengan kita kata 2 kering dan 4 basah. Maksudnya yang kering itu adalah niat dan tertib. Yang basah itu adalah tempat yang perlu dikenakan air pada anggota badan tersebut. Okey, tertib bermaksud kita melakukan basuhan ataupun mengenakan air di anggota badan tu mengikut tertib. Bukan kata kalau basuh muka dulu, kena basuh muka dulu. Tak boleh mula wuduk tu dengan basuh kaki dulu, lepas tu basuh tangan hingga siku, lepas tu basuh kepala, kemudian yang terakhir baru basuh muka. Tak boleh. Kena ikut turutan yang betul. Sebab tu adanya tertib dalam
kaifiat wuduk itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara dan hukum berkaitan dengan wuduk. Okey, di sini kita bukan sekadar yang anggota-anggota wajib yang tadi itu, tapi ada juga perkara-perkara yang sunat ataupun menyapu pada anggota lain ketika berwuduk. Iaitu yang pertama, kita mulakan bila nak berwuduk tu mulakan dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua tangan. Okey, basuh kedua tangan sehingga ke pergelangan tangan ni. Okey, kemudian berkumur, masukkan air ke dalam mulut dan berkumur. Selepas itu memasukkan air dan memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan sedikit air ke dalam hidung ataupun dipanggil istinsyak. Kita masukkan sedikit air ke dalam hidung dan hembuskan. Okey, lepas tu mengeluarkan air daripada hidung ataupun istinsar. Selepas itu basuh muka. Okey, basuh muka. Niat berwuduk ketika membasuh muka. Okey, niat wuduk itu berlaku pada ketika basuh muka. Sampainya air ke muka ni, maka kita berniatlah dekat semasa kita menyapu muka tu dengan air, nawaitul wudu'i lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, dan kita basuhlah muka. Okey. Dan masa basuh muka ni wajib membasuh ke semua bulu yang berada dalam hak muka. Maksudnya sampai ke tepi dia panggil ni, kalau kita jambang lah kan sini. Dan bagi yang orang perempuan pun rambutnya yang panjang tu kena tarikkan dia sampai ke sini dan kena basahkan semasa membasuh muka. Okey. Kemudian selepas basuh muka, okey, kita sambung. Lepas tu basuh tangan hingga ke siku, okey. Dan menyapu kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut disentuh oleh air. Kita sapu kepala, kemudian menyapu kedua-dua telinga, Okey, kemudian membasuh kaki hingga ke buku lali. Okey, selepas itu tertib, iaitu mengikut urutan. Dan selepas akhirnya semua ni ikut urutan apa semua, kita bacalah doa yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okey, maksud dia, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan pesuruhnya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dalam kalangan orang-orang yang suka bertaubat, jadikanlah aku orang-orang yang menyucikan diri, dan jadikanlah aku dalam kalangan orang-orang yang soleh. Okey, dalam berwuduk ni, di samping kita nak nak menyucikan, dia ada juga perkara-perkara yang sunat dalam berwuduk, iaitu kita kena, yang pertama tadi baca bismillah lah. Dan seterusnya antaranya ialah mengulangi basuhan. Setiap basuhan tu mengulanginya sebanyak 3 kali. Mengulangi sebanyak 3 kali. Selepas tu kena seeloknya gosok gigi dahulu sebelum berwuduk tu. Okey. Dan kita melebihkan kawasan basuhan. Kalau kata contohnya tangan hingga siku ni, lebihkan sikit sampai ke paras tengah-tengah ni. Okey, atas sikit daripada siku.
Okey, supaya kita lebih yakin bahawasanya kita menyampaikan air ke anggota wuduk itu dengan rata. Okey, semua kawasan anggota wuduk itu dah rata dan kita yakin dah terkena air. Okey, kemudian kita pergi kepada perkara-perkara makruh ketika berwuduk, iaitu yang pertama, makruh ketika berwuduk sekiranya kita menggunakan air secara berlebih-lebihan. Maksudnya kalau dekat pilih air itu kita buka air yang paling kuat sehingga kan nak gunanya sedikit je tapi yang membazir tu lagi banyak. So ketika nak masa kita nak berwuduk tu, kalau dekat paip buka kecil je supaya air tu mengalir slow je, kita berwuduk lah supaya air tu tak adalah membazir sangat kan. Okey, kemudian membasuh atau menyapu melebihi 3 kali. Makruh basuh tangan. Contohnya kita basuh tangan hingga siku tu sampai 10 kali. Okey, biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang ada penyakit was-was lah. Dia tak yakin dia basuh, dia sapu tak cukup lagi, basuh lagi sehingga melebihi 3 kali. Okey, yang ketiga, berkumur-kumur dan beristinsyak secara berlebih-lebihan. Masukkan air ke hidung dan berkumur tu secara berlebih-lebihan. Berkumur juga. Tak cukup dengan 3 kali, dia tambah lagi. Okey, lagi perkara yang makruh adalah mendahulukan anggota yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Okey, makruh kita melakukan kita buat yang sebelah kiri dahulu. Yang seeloknya, sunatnya adalah mendahulukan anggota yang kanan. Okey, kemudian menampar air ke muka ketika membasuh muka. Ambil air dalam tangan ni, kita pun letak kuat-kuat dekat muka. Itu maksud menampar. Okey. Mengelap anggota wuduk selepas berwuduk juga adalah perkara yang makruh. Seelok-eloknya kita biarkan saja air wuduk kita tadi tu kering dengan sendiri. Jangan sapu. Okey, kemudian seterusnya perkara-perkara yang membatalkan wuduk ialah keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Tak kisahlah apa sahaja, air kencing ke, air besar ke, itu adalah perkara yang membatalkan wuduk. Ataupun lebih itu lagi, keluar mani ataupun terkentut, batal juga wuduk. Kemudian yang kedua, tidur dengan cara tidak tetap punggung ke lantai. Kita tidur, kita dah tertidur ataupun kita dah tidurlah, tapi anggota punggung kita tu tak tetap ke lantai. Maksudnya terangkat ke dan sebagainya, kita tidur secara mengiring ke, itu dah membatalkan wuduk. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab pitam, mabuk, gila ataupun sakit. Tiba-tiba je hilang akal, dah batal wuduk. Kemudian yang keempat, bersentuhan kulit antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Dengan isteri ke, dengan orang lain ke, kita bersentuh antara lelaki dan perempuan. Kecuali dengan mak ayah ataupun adik-beradik, taklah. Okey, menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan ataupun dengan perut jari. Kita sentuh kemaluan manusia, tak kisahlah kemaluan orang lain ke, kemaluan sendiri ke, menggunakan perut ataupun tapak tangan ataupun perut jari. Tapak tangan ataupun perut jari. Okey, menyentuh lingkaran dubur dengan tapak tangan ataupun perut jari. Samalah. Itu perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okey, seterusnya penemuan saintifik dalam amalan berwuduk.
Okey, kita boleh bacalah kat sini. Penemuan saintifik menunjukkan bahawa amalan berwuduk memberikan kesan positif terhadap kesihatan badan. Okey. Ketika berwuduk, seseorang akan membasuh mulut, hidung, muka dan sering terdedah kepada ancaman kuman. Contohnya seperti coronavirus ni lah. Dia lebih kepada mudah untuk kita dijangkiti kuman apabila terdedahnya hidung ataupun mulut kita kepada sesuatu ataupun sentuhan dengan tangan. Kuman boleh merebak dengan cepat. Okey, kita boleh menghilangkan perkara-perkara tersebut dengan sering berwuduk, kerana dalam anggota wuduk itu dah Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan anggota wuduk tu di antara perkara yang tempat-tempat yang sensitif. Contohnya bila kita pergi menyentuh permukaan-permukaan yang apa-apa sahaja permukaan, kemudian bila kita berwuduk tu kita basuh tangan pun dah 3 kali kan. So kuman tu bila kita berwuduk, kuman tu akan hilang. Contohnya memasukkan air ke hidung, kita buat sebanyak 3 kali, dan kuman-kuman yang ada dalam hidung kita, dalam mulut kita akan hilang. Okey, antaranya termasuklah kuman Staphylococcus epidermis, dan lagi Streptococcus pyogenes. Tak pandai saya baca. Inilah kuman-kuman yang 3 ni. Okey, yang menyerang paru-paru melalui rongga pernafasan. Apabila seseorang berwuduk, anggota badannya bersih dan selamat daripada serangan kuman dan jangkitan penyakit-penyakit yang berbahaya. Dalam masa yang sama, kulitnya menjadi lembap dan mampu mengawal kestabilan suhu badan. Okey, apabila kita selalu berwuduk, dalam keadaan sentiasa berwuduk, kulit kita akan lembap dan boleh mengawal kestabilan suhu badan. Okey, terdapat kajian yang mendapati pusat saraf manusia yang paling peka berada pada bahagian tangan, kaki dan dahi. Pusat saraf tersebut akan segar apabila dibasuh dengan air. Itulah antara teknikalnya ataupun penemuan-penemuan saintifik kebaikan ketika kita berwuduk. Dan kita kena yakin bahawa Allah mewajibkan kita atas satu perkara itu bukanlah sia-sia, sehinggakan sains menemui apa faedah daripada perkara-perkara tersebut, contohnya seperti wuduk ni. Okey, seterusnya hikmah berwuduk. Yang pertama, membersihkan anggota badan dan menjernihkan rohani. Yang kedua, memberi ketenangan, kesegaran dan mengawal perasaan marah dan tekanan. Betul ya, kalau kita dalam keadaan yang marah sangat, rasa macam tak boleh nak kawal, cara yang paling berkesan adalah pergi ambil wuduk, pergi ambil air semayang. Mengambil wuduk di rumah sebelum ke masjid menambah kesempurnaan solat. Yang seterusnya, menambahkan keimanan dan keyakinan kepada hari akhirat, kerana Allah janji, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sebuah hadis tu dia kata Nabi Muhammad akan kenal umatnya di akhirat nanti dengan cara melihat anggota wuduk yang bercahaya. Okey, itu menambah keimanan dan keyakinan pada hari akhirat, mendapat keampunan Allah dan keluar dosa daripada basuhan wuduk. Setiap kali kita membuat basuhan wuduk, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Kawasan basuhan wuduk akan bercahaya pada hari akhirat. Okey, ini kesinambungan daripada yang keempat tadi tu. Okey, dan seterusnya daripada sudut aktiviti, kita bolehlah melaksanakan amali wuduk dalam kumpulan dengan menggunakan 1 liter air. Bila dah disambung PKP nanti, bolehlah kita buat amali solat ni sama-sama di sekolah nanti.
Okey, itulah saja perkongsian saya berkaitan dengan wuduk dan kesempurnaan wuduk itu, syarat kesempurnaan wuduk. Semoga boleh membantu pelajar-pelajar sekalian di musim PKP ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.